Bertemu kembali dalam Cikgu Bercakap Sorang-sorang. Okey. Video kali ni cikgu akan ajar tentang bab 7 iaitu tentang koordinat. Apa dalam yang pertama kita akan tengok subtopik 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Apa itu sistem koordinat ni? Sistem koordinat ni satu kaedah kita nak tentukan kedudukan suatu titik ataupun objek. Jadi kita tengok yang pertama, macam mana nak kira jarak dua titik pada satah Cartesian ni. Okey, contoh, tentukan jarak di antara dua titik pada satah Cartesian berikut. Ni saya ada lukis satah. Macam mana kita nak tentukan jarak dia? Ini jarak A kepada B. A kepada B ni kita kira dulu berapa kotak yang dia guna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis jarak AB 6 darab dengan berapa unit bagi satu kotak tu. Awak tengok kalau ini jarak bagi mencancang. Jadi awak tengok jarak mencancang dia berapa? Sini ke sini adalah 1. Jadi darab dengan 1 unit. 6 darab 1 dapat 6 unit. Jadi senang je. Jarak AB adalah 6 unit. Jadi ini adalah paksi. Ini bagi jarak bagi paksi mencancang. Macam mana kamu nak tahu? Ingat paksi X adalah paksi mengufuk. Kalau paksi Y adalah paksi mencancang. Macam mana kamu mencancang? Berdiri tegak kan? Berdiri tegak paksi Y. Ingat tu je. Senang aja. Okey, kemudian kita tengok soalan B. B ni dia nak jarak bagi mengufuk pula. Macam biasa dia nak jarak PQ. Jadi kita kira berapa kotak yang dia guna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Okey, 6. Darab dengan satu kotak ni berapa unit? Tengoklah pula dekat paksi X ni. Berapa unit satu kotak ni? 5 darab dengan 5 unit. 6 darab 5 dapat 30 unit. Jadi jarak PQ adalah 30 unit. Baru 2 contoh. Ada lagi. Kita tengok C pula. C ni macam mana? Jarak bagi DE. Kira dulu berapa kotak yang dia guna. 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Darab satu kotak yang dia bagi ni berapa unit? 10 darab dengan 10 unit. 4 darab 10. 40 unit. Kalau dia nak suruh cari yang mengufuk, bermaksa awak kena tengok berapa unit bagi yang paksi X ni, paksi mengufuk. Kalau dia mencancang, maksudnya awak kena tengok belah sini. Sebab tu cikgu ambil belah sini. Sebab dia macam ni. Faham tak? Okey. Dan D. Dia nak jarak bagi FG. F kepada G. Ini adalah mencancang. Kalau mencancang kena tengok paksi mana? Paksi Y. Kita kira dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 darab satu kotak ni berapa unit? 2 unit. Jadi berapa jawapannya? 8 unit. Dah bagi yang ini. Tengok yang lain pula. Yang ini adalah rumus jarak di antara dua titik pada satah. Dia ada dua. Satu mempunyai dua titik koordinat Y yang sama. Dan yang kedua mempunyai dua titik koordinat X yang sama.
Okey, kita tengok dulu yang pertama. Dia kata dia ada koordinat Y yang sama. Ini A. A adalah dia cakap X1, Y1. Bermaksud yang ke bawah ini adalah X1 bagi A. Ini adalah Y1 bagi A. Ini pula B. B ke bawah ini adalah X2 bagi B. Y1 bagi B. Dia sama kan Y1 dia. Jarak dia punya koordinat tu sama. Okey, jadi kalau Y dia sama, formulanya jarak AB bersamaan dengan X2 tolak dengan X1 unit. Cikgu, kenapa dia bukan X1 tolak X2? Ada ke yang kecil? Kalau kecil tolak besar, kita akan dapat nilai negatif. Kalau dapat nilai negatif, ada ke jarak dapat negatif? Jarak rumah saya ke kedai Ali adalah negatif 5 km. Ada? Tak ada kan? Okey, yang ni. So, ini adalah X2. Okey, kemudian tengok pula ini mempunyai koordinat koordinat X yang sama. Kita tengok C X1, Y1. Bermaksud sini X, sini adalah X1. Y, Y2. Sini Y2. Sini adalah D pula X1, Y1, Y1. Jadi yang membeza adalah Y2 dengan Y1. X1 dia tetap sama. Jadi nak cari jarak CD bersamaan Y2 tolak Y1 unit. Dah faham formula? Kita tengok contoh. Contoh dia, hitung jarak antara pasangan berikut. A, 2, -3 dan 4, -3. Tengok dalam pasangan ini, mana yang sama? Nilai X ke nilai Y? Nilai Y. -3 dan juga -3. Dia koordinat Y yang sama. Kalau koordinat Y yang sama, apa yang berbeza? Adalah X. X, jadi kamu labelkan. Yang mana besar? Yang mana besar itu kita labelkan dia sebagai X2. Yang kecil ni X1. Jadi, jarak bersamaan dengan X2 tolak X1 unit. X2, 4. Tolak X1, 2 unit. Jadi, 4 tolak 2, 2 unit. Unit ni adalah unit dia lah. Okey. Dah bagi untuk soalan A. Soalan B pula. 0,1 dan 0,-2. Pasangannya macam tu. Yang mana yang sama? Nilai 0. 0 ni nilai apa? Koordinat X. Bermaksud koordinat X yang sama. Kalau koordinat X yang sama, yang berbeza adalah Y. Jadi, jarak bersamaan dengan Y2 tolak Y1 unit. Macam mana cikgu kata tadi? Y2 mesti besar daripada Y1. Kos 1 dengan -2 mana besar? 1 lah. Jadi yang ini adalah Y2, yang ini adalah Y1. Jadi 1 tolak dengan -2 unit. 1 tolak 2. Jadi 3, 1 tambah 3 lah. 1 tambah 2. Jadi 3. 3 apa? 3 unit. Dah. Untuk yang ini, sambung lagi yang ini. Ini, kita tengok yang seterusnya adalah jarak di antara dua titik pada satah. Kita ada formula. Formulanya apa? Jarak di antara dua titik
X2 tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Punca kuasa. Okey, kita tengok contoh kat sini. Ini formula awak hafal je. Hitung jarak di antara titik A dan titik B pada satah kertas di dalam rajah di bawah. Kita ada kat sini. Nilai A ni A, ini B. A ni macam mana kita nak baca koordinat dia? Buatlah. Macam ini. Berapa nilai dia? Bagi nilai X, A ni adalah 1. Y dia berapa? 7. Tengok B. Maksudnya koordinat A ni adalah 1, 7. B ni pula. B 5. 5 bagi paksi X. Y nya berapa? Y adalah 1. Jadi 5, 1. Untuk kira yang ini, cikgu ada 2 kaedah. Kita tengok satu-satu kaedah ya. Ini ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kita keluarkan yang ini, kita guna teorem Pythagoras. Guna apa? Teorem Pythagoras. Okey. Kita guna teorem Pythagoras. Ini salah je. Okey. Daripada ni kita keluarkan jadi macam ni. Ini kita label A. Ini B. Ini C. Awak ini tak kisah awak nak letak apa-apa huruf pun boleh, Z ke apa ke, tapi biasanya kita A, B dan C. Lepas B kan C. Okey, kemudian tengok. Kita nak cari jarak AB ni kan. Dia nak jarak A dan titik B. Kita tengok dulu daripada titik C ni ke titik B ni berapa unit dia. Ni 1, sini 5. 5 tolak 1 berapa? 4. Sini 4. Bermaksud sini adalah 4 unit. Okey. Kemudian tengok pula A dengan C ni. Sini 7. 7 kan? 7 tolak dengan 1 berapa? 6. Jadi maksudnya A kepada C anda 6 unit. Macam mana nak guna teorem Pythagoras? Ingat tak formulanya? Yang ini kuasa 2. Kita tulis dulu. AB kuasa 2 bersamaan dengan AC kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. AB kuasa 2 bersamaan AC kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Kalau nak tulis CB pun boleh lah. AC kuasa 2 berapa? 6. 6 kuasa 2 tambah dengan BC 4 kuasa 2. 6 kuasa 2 36 tambah 4 kuasa 2 16. 36 tambah 16 52. Ini AB kuasa 2. Kita nak AB sahaja. Kalau AB sahaja bermaksud 52 ni kita punca kuasakan 2, dapatlah 7.21 unit. Ini kaedah pertama kalau kita guna teorem Pythagoras. Kita guna teorem Pythagoras. Ini kaedah kedua. Kaedah kedua ni macam mana? Kaedah kedua ni kita guna formula. Ini dengan guna formula. Macam mana kita nak buat? Kita keluarkan juga. Kita keluarkan juga segitiga ini. Sini adalah A. Sini B. Tapi yang ini kita tak payah tulis C. Yang ini kita kena tulis dia punya koordinat. 1, 7. 5,
1. Inilah tujuan kita cari koordinat tadi. Kemudian, ingat tak formula tadi? Macam mana formula? Kita tak apalah bagi permulaan. Cikgu bagi lagi tengok. Okey, formula dia, sini dia jarak di antara dua titik. Ni kan dia nak jarak A dengan B. Awak tulis je lah. Jarak A, B bersamaan dengan X2 tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasakan dia. Ingat? Okey. Mana satu sekarang ni? Ini ke ini awak nak sebagai koordinat pertama dengan koordinat kedua? Biasanya yang inilah, yang bawah lah kita jadikan dia pertama. Ni X1, Y1, X2, Y2. Kalau awak nak jadikan ni X1 pun boleh. Yang ni sebagai X2. Don't worry. Tapi asalkan dia berpasangan. Ni X1, ni Y1 lah. Kalau ni X1, ni Y2 tak boleh lah macam itu. Jadi X2, berbalik kepada formula kita tadi. X2 kita adalah 1 tolak X1, 5 kuasa 2 tambah dengan Y2 kita apa? 7. Tolak dengan Y1 kita apa? 1. Tolak 1 kuasa 2. Okey. Punca kuasakan dia. 1 tolak 5 kuasa 2 adalah negatif 4 kuasa 2. Tambah 7 tolak 1, 6 kuasa 2. Punca kuasakan dia. Negatif 4 kuasa 2 dapat 16. Tambah 6 kuasa 2, 36. Punca kuasakan. Jawapannya, punca kuasa 52. Punca kuasa 52 adalah 7.21 unit. Sama ke tak sama di antara dua ini? Sama bukan? Ni sama kan dua-dua ni? Sama. Dah tak ada dah buat dah. Okey, jadi terpulang kepada awak nak guna kaedah 1 ataupun kaedah 2. Yang mana yang menyenangkan dan juga bergantung kepada soalan. Okey, dah. Bagi contoh, kita buat soalan.